Seterusnya wakil daripada Pulau Pinang, Hajah Rohani binti Umar, dipersilakan. Terima kasih kepada Datuk Saripah binti Muhammad, Syed Muhammad, pengerusi tetap wanita UMNO Malaysia, Datuk Dr. Azizah Johor, Timbalan Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dihormati Datuk Seri Dr. Noaini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang dikasihi Datuk Nurliza binti Abdul Rahim, Naib Ketua UMNO Malaysia yang merupakan Ketua Wanita Negeri saya, Pulau Pinang. Barisan Exco dan Jawatankuasa Wanita UMNO Malaysia. Seterusnya, yang dihormati juga Wakil MKT UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Wanita Bahagian dan para perwakilan yang saya kasihi. Saya, Rohani binti Omar, Ketua Wanita Bahagian Bukit Mertajam, yang diberi peluang oleh Ketua Wanita Negeri Pulau Pinang, Datuk Nurliza, untuk memberi serta menyampaikan usul ekonomi daripada wanita UMNO Negeri Pulau Pinang. Ahli-ahli perwakilan UMNO yang saya hormati sekalian, sangkutkan cermin di tepi para, disangkut Mak Inang baru menyusul. Sektor penjamin kekayaan negara, wanita Pulau Pinang membawa usul. Usul pertama, keadilan perlu disaksamakan dalam kalangan wanita korporat era digital moden masa kini. Terus terang saya katakan, sumbangan wanita dalam pembangunan ekonomi bermula dari keluarga, masyarakat dan negara masa kini tidak ada tolok bandingannya. Tiada titik notahnya. Sumbangan wanita jauh lebih bernilai dari emas tulen itu sendiri. Siapa yang hendak sangkal dalam dunia realiti sekarang yang kita sudah pun melangkaui dunia digital ekonomi dalam kepelbagaian dimensi bidang yang kadangkala tidak pernah terjangkau keupayaan wanita itu sendiri. Malahan, wanita sudah bersedia mencipta kekayaan dan keunggulan melebihi sesetengah kaum lelaki. Betul atau tidak? Saya hendak mengimbau kehebatan peranan dan kesumbangan wanita Melayu bermula pada penghujung tahun 80-an. Nama-nama seperti Datuk Maznah Hamid, Sekretari Force Malaysia Sdn Bhd, Datuk Nora Esah Muhammad, Alcatel Malaysia Sdn Bhd, Puan Nur Hijrah Hanafiah Nur Arfa Batik, Puan Hajah Rohani Muhammad Syahir, Hijrah Strategic Advisory Group Sdn Bhd, Puan Faizah Bayumi Said Ahmad, Bras Faizah, Puan Rozita Ibrahim, Sendayu Tinggi, malahan Datuk Nurliza Abdul Rahim dari Pulau Mutiara, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia juga, merupakan usahawan korporat hartanah di Pulau Pinang. Ini merupakan watak yang dapat meyakinkan kaum wanita akan kemampuan mereka dalam bidang korporat dan perniagaan. Maka itu, kebolehan dan kemampuan wanita untuk memberikan sumbangan serta mencapai kejayaan dalam bidang keusahawanan bukanlah sesuatu yang mustahil dan ianya memberi impak yang sangat besar kepada ekonomi negara. Tahniah juga kepada wakil dari Pulau Pinang yang telah dilantik sebagai ahli Dewan Negara yang juga merupakan seorang usahawan berjaya. Ahli-ahli perwakilan wanita UMNO yang saya hormati sekalian, Pulau Pinang hendak tekankan bahawa reformasi budaya,
bukan sekadar undang-undang dan institusi yang perlu dilaksanakan bagi merealisasikan sasaran 30% wanita berada dalam kelompok membuat keputusan, tidak kiralah di peringkat kerajaan, swasta maupun korporat. Pelantikan wanita bukan sekadar bagi memenuhi kepentingan agenda golongan itu saja, tetapi ia adalah agenda nasional yang perlu diberi perhatian dan tumpuan serius untuk dibangunkan, yang mesti wanita Malaysia capai di peringkat antarabangsa adalah sasaran SDG Bangsa-Bangsa Bersatu. Andakan cara berfikir pemimpin dan masyarakat perlu dilaksanakan dengan cara mempergiatkan program yang mendidik pemikiran masyarakat untuk lebih sensitif gender dan menghormati keupayaan dan daya fikir seseorang wanita. Selain itu, tampil dan tonjolkanlah kredibiliti wanita dalam agenda nasional yang dilihat berupaya menepis prasangka kebolehan wanita dalam apa saja bidang yang berlaku selama ini. Dasar dan polisi negara harus berupaya merobohkan segala benteng dan rintangan untuk kejayaan wanita. Atas dasar itu, Pulau Pinang mencadangkan penlibatan wanita dalam memperkasakan keupayaan pembangunan ekonomi negara perlu dilaksanakan seperti berikut. Pertama, pemberian tender projek berdasarkan accountability dan integriti diperuntukkan secara khusus sekurang-kurangnya 20% untuk golongan wanita sendiri pada atau di setiap kementerian dan agensi kerajaan. Kedua, pelaksanaan Green Lane bagi setiap pemberian tender projek sebagai memudah cara bagi menghasilkan lebih ramai kelompok wanita dalam bidang perniagaan dan keusahawanan di peringkat kementerian dan agensi kerajaan. Ketiga, keupayaan usahawan wanita yang kini mempunyai pengalaman dan kepakaran tertentu dalam bidang berteknologi tinggi seperti pembuatan pesawat, pertahanan dan keselamatan, strikes dan telekomunikasi serta digital perdagangan jangan dilihat sebagai warga kelas 2. Berdasarkan kajian Universiti Awam di negara ini, keanggotaan wanita sebagai ahli lembaga pengarah di 100 buah syarikat tersenarai awam adalah sekitar 25.8%. Kita perlu melonjakkan peratusan melebihi 30% penyertaan wanita dalam sesebuah organisasi di peringkat C-suite. Umpamanya, CEO, Ketua Pegawai Eksekutif, COO, Ketua Pegawai Operasi, CTO, Ketua Pegawai Teknologi, CHRO, Ketua Pegawai Sumber Manusia dan CIO, Ketua Pegawai Maklumat. Sebenarnya, ramai juga di luar sana mempertikaikan keperluan 30% penyertaan wanita. Setiap tahun dibangkitkan perkara yang sama dan berulang-ulang kali, tetapi tidak dipenuhi sehingga kini. Wanita bangkit, jangan kita biarkan dan akan melumpuhkan perjuangan ini. Pulau Pinang hendak memberitahu mereka yang di luar sana atau mereka yang skeptikal dalam hal ini bahawa kehadiran wanita di peringkat atasan ini adalah sebagai usaha pengimbang dalam membangunkan kesejahteraan ekonomi negara. Malahan, penyertaan wanita adalah sebahagian kesamaan gender dan memperkasakan demokrasi yang lebih terbuka. Kerencaman pandangan yang dibawa oleh kami sebagai wanita dapat memberi sumbangan yang sangat besar ke arah tadbir urus yang lebih dinamik dan kelestarian yang unggul. Usul kedua, bantuan pembiayaan dan dana perlu dipermudahkan dan diperkasakan. Ahli-ahli perwakilan
wanita UMNO yang saya kasih sekalian. Pelibatan wanita dalam bidang perniagaan hari ini sudah semakin luas. Bahkan kini sudah banyak perniagaan yang dikuasai kaum wanita itu sendiri, termasuk dunia digital perniagaan. Menyedari peri pentingnya wanita, sudah tentu pembelaan dan kewajaran untuk terus dimudahkan dari aspek latihan, pembiayaan, geran dan dana perlu diteruskan dalam memastikan kelestarian penyertaan wanita terus mampan. Cuma apa yang agak membimbangkan Pulau Pinang ialah keupayaan negara ini adakah benar-benar kalis ekonomi untuk berdepan dengan inflasi maupun ekonomi yang tidak menentu dan kemungkinan terpaksa berdepan dengan gelombang COVID-19 sekali lagi, yang mana kita sendiri telah melihat adanya tanda-tanda peningkatan kes baharu di negara China semula. Soal ini perlu diteliti dengan serius sebagai langkah susulan dalam memberi jaminan terbaik bahawa usahawan wanita tidak kira berskala kecil atau perusahaan kecil dan sederhana PKS tidak terjejas semula, apatah lagi adanya kelak perintah kawalan pergerakan PKP. Kalau kita melihat statistik Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, usahawan PKS yang berdaftar di Malaysia sekurang-kurangnya 910,000 syarikat dan daripada jumlah itu sebanyak 22% atau 200,200 adalah usahawan PKS wanita. Jumlah ini belum termasuk usahawan wanita yang terdiri daripada penjaja gerai, penjual barangan basah di pasar awam, pasar tani dan pasar malam, peniaga wanita secara online yang mungkin saya anggarkan boleh mencapai 1 juta orang. Persoalan besar sekarang, sejauh manakah pula kelestarian dana pembiayaan dan geran yang mampu menampung semua kelompok warga usahawan wanita pelbagai peringkat ini? Setakat manakah kita mempunyai geran bantuan kecemasan kepada usahawan wanita yang terjejas dan masih bergelut dengan perniagaan masing-masing masa kini? Maka Pulau Pinang ingin mencadangkan, pertama, agensi pembiayaan oleh kerajaan hendaklah memudahkan segala bentuk pembiayaan dan geran tanpa perlu terlalu banyak syarat, pemprosesan yang ketat serta meletakkan terlalu banyak cagaran. Betul atau tidak? Kedua, mewujudkan secara konsisten bagi peningkatan kapasiti melalui program padangan niaga. Ketiga, meningkatkan kapasiti mentoring dan coaching di samping khidmat nasihat undangan dan perniagaan. Keempat, institusi keusahawanan negara perlu lebih dinamik dalam mengenal pasti golongan wanita yang ingin memulakan perniagaan baharu dan keperluan geran yang besar perlu ada sebagai pemula perniagaan. Kelima, salah satu daripada bank digital dikhaskan untuk usahawan wanita sahaja supaya menjadi bank digital wanita. Ia menjadi satu usaha yang lebih selamat dan kondusif untuk para wanita berurusan dari rumah. Keenam, program perhatian nasional dan program pemantapan koperasi wanita. Program sedemikian perlu disebarluas sehingga ke mukim-mukim kampung dan desa. Bendera banting bertali-tali, sakutan cermin di tepi para. Begitu penting sektor ekonomi, sektor penjamin kekayaan negara. Disangkut Mak Inang baru menyusul datang bersama anak Laksamana. Wanita Pulau Pinang membawa usul mohon diterima untuk dilaksana. Dengan ini Pulau Pinang mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Pulau Pinang.